Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So saya rasa saya dah live di sini. So boleh dengar tak suara saya? So kepada kawan-kawan yang dah online dengan saya hari ini, saya boleh bagi some feedback sikit sebelum kita mulakan. So clear tak? Okay, so Alhamdulillah. So kita dah lama rasanya kita tak bersama dalam live di fan page. Okay, so pada kawan-kawan yang dah online, maybe ada dengan kita petang ni dalam kesibukan anda mengemas rumah ataupun dalam perjalanan balik kampung. So maybe boleh bagi some feedback sikit. So clear tak kita punya saya punya audio hari ni? Okay, so we have few dah online. Okay, so Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so Alhamdulillah, so we have you. Alhamdulillah, so terima kasih semua. Again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So selamat datang ke kita punya fan page. So basically, Dr. Malinda Health Beauty Academy. So basically, sebenarnya ini adalah langkah permulaan kita. So setelah lama saya tidak live di Facebook, di fan page basically. Sebab last March hari tu kita dah launch IF community, so IF community, so Alhamdulillah we have you dan dah register dan sebagainya. So ini sebagai sumbangan kami lah sedikit sebanyak untuk memberi manfaat kepada anda di luar sana. So basically untuk yang dah mengamalkan lah IF. Alright, dan insyaAllah dan kenapa kita pilih hari ni, waktu saya faham sebab sekarang ni waktu orang nak persiapan raya kan, tapi sebenarnya ini adalah waktu-waktu penting, waktu-waktu pencabar sebab apa? Kita akan berdepan dengan food festival. Okey, kita akan berdepan dengan cabaran cabaran makanan, which is kita puasa di Malaysia. So Alhamdulillah basically kita dah boleh beraya tahun ni setelah 2 tahun PKP dan again di Malaysia biasanya kalau kita puasa 30 hari, kita raya pun 30 hari. So it'll be like open house dan sebagainya. So ini adalah satu cabaran sebenarnya, especially kalau anda dah turunkan berat badan dan sebagainya kan. So ini yang menyebabkan ramai orang ada isu akan naik semula berat. So that's why kita pilih tarikh ni untuk kita kongsikan sedikit sebanyak lah so that anda dapatlah tips sedikit manfaat untuk perkongsian kita hari inilah insyaAllah. Dan untuk hari ini special untuk anda. Okay, so kita bawakan siri yang pertama, real kita panggil travelog sihat lah, real people, real success. Okay, so these are the things yang kita cuba bawakan sebenarnya. So insyaAllah jika diberikan masa dan pula kita akan keep on continue basically untuk berkongsi tentang insan-insan yang dah berjaya lah menurunkan berat badan dan sebagai inspirasi lah untuk kita semua. Okay, so Alhamdulillah, so saya dah nampak. Okay, so ramai Normalia. Okay, so dari Terengganu dah start masak ke? Okay, so we have Alang pun ada online, so ramai IF community. So congratulations everyone. So insyaAllah untuk petang ni, so jangan lupa share by the way, sebab apa kita bawakan seorang insan yang istimewa, saya rasa perkongsian yang sangat akan memberi manfaat atau percikan inspirasi untuk kita. Kita akan bersama dengan Puan Lina Hashim. Okay, so kita akan tengok sedikit story, sikit je. So cuba lebih kurang dalam 40 minutes. Okay, bagaimana Puan Lina menurunkan berat badan ni, half of the body weight. It's actually more than half. Daripada 103 kilogram kepada 48 kilogram. Okay, so actually more than like 55 kg. So berapa ramai yang nak tahu? Maybe boleh bagi some feedback sikit. So berapa ramai yang nak tahu bagaimana Puan Lina Hashim boleh turun banyak ni? Okay, kita boleh bagi some feedback sikit. Alright, dan again kita tengok juga, kita akan tengok apa strategi yang Puan Lina gunakan basically dalam proses untuk maintain berat badan. Okay, so ramai orang dah turun berat badan, dia naik balik. Okay, so kali ni kita nak tengok macam mana, apa tips-tips yang boleh kita sama-sama manfaatkan, yang boleh sama kita kutip petang ni. Okay, untuk kita sama-sama menggunakanlah so untuk berdepan dengan cabaran food festival insyaAllah. Ramai kata nak ni. So Alhamdulillah. So jangan lupa share. Like and share video ni, so mungkin memberi manfaat dan saya akan ada 2 hadiah petang ni. So siapa yang share dan tunggu sehingga akhir rancangan, akhir perkongsian, so insyaAllah kita akan
pilih 2 orang pemenang insyaAllah. Right? Okay, so dengan tidak membuang masa lagi, saya rasa kita jemput kita punya tetamu hari ni. So dipersilakan Puan Lina yang sedang berada di hujung talian. Apa khabar? Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khabar baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cuma sibuk sikit lah nak raya kan. Itulah. So terima kasih sebab sudi tahu luangkan masa kan. So orang semua sibuk persiapan raya kan. Tapi Lina sudi luangkan masa untuk bersama dengan kita dan of course AF community di luar sana untuk beri tips. Tips ni sebab insyaAllah kita akan jumpa raya ni kan. So faham-fahamlah makanan dekat Malaysia ni macam mana kan. Okay, so before that, so maybe Lina boleh share sikit your journey. So kalau tengok dekat gambar ni kan, so memanglah nampak transformasi yang saya rasa memang sangat-sangat awesome lah kan. Nak turun daripada berapa ni Lina? Masa ni berapa kg ni? Okey, yang gambar sebelum tu 103 kg Doktor. 103 103 kg. Masa tu memang belum mula journey lagi lah. Okey, yang selepas tu sebelum puasa hari tu, sehari sebelum puasa sehari sebelum puasa dalam 50 ke 51 kg macam tu lah. Okay, dah puasa turun lagi? Turun. Dia macam tak nak stop lah Doktor, dia nak turun lagi. Okay. Alright, okay. So tahniah tu sebab ramai orang yang actually belum puasa pun berat naik. Faham, betul. Itu masalahnya. So maybe untuk petang ni sebenarnya kita santai-santai je, lebih pada perkongsian lah success story sebab saya rasa ramai orang di luar sana nak tahu kan. So nak tahu maybe nak menggunakan juga tips-tips atau strategi yang Lina gunakan. So to lose like 55 kg, it's a lot. Sangat-sangat banyak kan. Nak turun 5 kilo pun susah lah. 55 kilo je separuh. Betul. Okay, so maybe Lina boleh share sikit Lina punya perkongsian. Dah start bila yang ada masalah berat badan ni? Okey, sebelum tu saya pertama sekali lah saya nak ucapkan okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat doktor sebab beri peluang untuk saya berkongsi dengan lebih ramai kan. Sebab kita selalunya macam saya lah kan, saya selalunya sharing by Facebook, story WhatsApp kan. Jadinya benda tu saya belum ada peluang untuk bercakap macam ni kan, tu one by one dengan doktor. Jadi memang bahagia sangat lah rasa ni lah peluang dia kan. Terima kasih sangat-sangat juga kerana sudi meluangkan masa. Ya, sama-sama doktor. Cuma kita doakan sama-sama supaya tutur kata saya lancar kan untuk berkongsi. Kita sembang-sembang je, jangan risau. Okay, right. Okay, macam permulaan journey okay, nama saya Syahlina binti Hashim. Okay, yang mana saya sekarang ni umur dah masuk 34 tahun lah. Oktober ni masuk 34 tahun. Ya. Tak ada. Doktor jangan nanti terkembang lebih kan. Okey, permulaan ikhlas. Terima kasih doktor. Okey, untuk journey penurunan berat, saya tak nak cakap dulu penurunan dari segi IF lah. Saya nak bagi tahu dulu penurunan journey saya untuk penurunan berat ni kan. Okey, journey untuk penurunan berat memang orang kata sebenarnya saya sampai sekarang pun saya rasa macam syukur kan, tak sangka sebab saya dapat capai berat ideal kan yang saya tak pernah jangka lah sebelum ni kan, sebab terlalu jauh doktor kan, sebab tinggi saya pun taklah tinggi mana, dalam 54 sentimeter saja. 154 je doktor kan. Kalau ikutkan BMI tu saya kena achieve 54 kg lah kan untuk BMI normal kan. Okay, jadinya terlalu jauh sebab 103 kan, separuh saya nak kena achieve. Okay, jadinya saya sebenarnya untuk makluman semua memang daripada kecil lah sebenarnya saya child obese lah orang kata kan. Kira-kira daripada ni gambar saya masa dah jam 4. Ni dah jam 4 ya? Ya, dah jam 4. Masa tu menunaikan umrah lah dengan keluarga. Masa ni memang dah start lah makan sedap kan. Rasanya air gula tu rasa macam seronok kot hari-hari boleh dapat tu. Kan. Lepas tu masa tu dah start lah journey untuk kenaikan berat tu, dia dah bermula dah. Okay, sampailah saya matrik. Okay, matrik ni bukannya sebab saya ada kesedaran nak kurus lah doktor, tapi masa tu agak sibuk kan, kita pack sangat untuk nak belajar semua. Jadi
makan pun waktu kurang kan. Jadi dia automatik dia turun sikit lah, tapi turun kita kata bukan dalam cara yang sihat lah. Dia macam stres kan, stres struggle kan, macam tu. Tak best lah macam tu kan, tak best turun macam tu. Okay, lepas Masa tu matrik tu berat berapa lebih kurang Lina? okay, saya pernah dapat dalam 75 ke 76 kg masa matrik. Itulah. Itu yang paling ringan tau doktor sebenarnya. Okay. Sebab lepas tu dia naik balik sebab masuk U. Bila masuk U kan dia santai kan. Sehari pun mungkin kadang-kadang tak ada kelas, sehari satu kelas kan. Jadi waktu makan tu memang ada kan. Okay, start daripada situ memang mula naik balik kan. Okay, mula naik balik sampailah saya nak kahwin lah. Okay kan. Sampai waktu saya nak kahwin tu dalam tempoh tu bukan saja saya diet dari segi pemakanan, tapi macam-macam juga cara saya buat lah dari segi beli produk kesihatan, produk kurus kan, produk kurus. Memang habis sebulan tu beribu jugalah doktor. Rasa macam bila macam-macam lah. Ya, memang try macam-macam. Struggle is real lah kan. Sebab kita kata struggle is real doktor, betul. Okay, jadi masa tu dengan beli korset korset yang infrared kan. Memang betul, memang saya buatlah apa yang saya nampak iklan ke apa yang boleh kan. Tapi dia punya penurunan dekat Facebook tu semua kita belilah. Betul, semua macam macam best je kan. Semua try kan. Tapi penurunan tu dia tak cantik. Dia macam dia bukan kita secara natural kan. Maksudnya ada sampai satu masa tu kita akan stres. So bila kita akan stres, kita stres tu kita terus dah lah. That's it lah kan. Malas lah. Nak makan lah pula kan. Nantilah sambung balik. Lepas tu satu lagi dari segi bajet jugalah doktor. Kan kalau kita dah beli produk tu kena komit pula setiap bulan kan. Jadinya sampai satu masa kita dah tak dapat komit, automatik kita takkan beli lagi produk tu. Jadi akan ada kenaikan yang mendadak kat situ. Yang kan, sampai 103 kg tu masa bila? 103 kg selepas kahwin. Okay. Selepas kahwin. Nak jadi pengantin tu berat turun sikit lah. Turun sikit, berjaya sikit lah. Berjaya sikit yang dari segi yang benda-benda yang saya pakai tu lah kan. Beli-beli tu. Berjaya tapi sikit tak boleh kan. sustain. Tak boleh sustain, betul doktor. Memang tak boleh sustain sebab kita struggle. Saya terasa sangat journey saya nak kurus waktu tu sangat struggle, stres kan, akhirnya bukan dalam keadaan yang enjoy kan. So itulah akhirnya naik balik. So bila naik balik, bila saya dah tak beli produk, naik balik, dah kahwin. Dia dah kahwin, maksudnya dah kurus sikit, dah berjaya kahwin tu. Lepas tu dah bahagia. Dah bahagia pula kan. Lepas tu masak pula lagi doktor. Dah masak, tak habis kita yang habiskan kan. Macam tu. Kan, faham kan? Jadi sampailah satu masa saya dah berkahwin tahun yang ke-5 kan, tahun yang ke-5. Masa tu saya rasa macam saya perlu buat sesuatu sebab masa tu saya dah mula solat atas kursi. Saya selepas 5 tahun berkahwin lah. Ya, selepas 5 tahun. Lebih kurang berapa tu masa tu? Saya kahwin 25. So 30 lah. macam tu lah. Buat 30. Betul. Okay. Kan, okay. Sebab sekarang ni saya dah kahwin 9 tahun lah. Tahun ni tahun ke-9. Okay, jadi tahun yang ke-5 tu macam mulalah ada kesedaran tu kan, sebab saya dah mula rasa berat badan kan. Lutut selalu sakit kalau solat tu, lepas sujud tu nak bangun balik tu kan. Memang berat kan, rasa macam tak best kan macam tu. Jadinya saya, tapi semasa tu saya tak ada knowledge lagi doktor. Saya tak tahu apa yang saya perlu buat masa tu. Kan saya macam ikut-ikut orang kan. Saya pun pernah juga buat IF masa tu sebenarnya. Oh ya. Ya, saya dah start juga IF masa tu tapi tanpa knowledge. Maksudnya kita tahu
IF ni tak makan kan, panjangkan waktu tak makan, tapi apa yang berlaku kan, betul. apa yang berlaku masa tu kan. Jadi sebab tu kita pun akan jadi stres, kita akan jadi struggle. So saya stop balik dan rasanya seminggu cukup bertahan IF masa tu. Seminggu je doktor. Okay, lepas tu saya maintain dengan diet, tapi diet pun still lagi sebenarnya banyak yang salah saya buat masa tu. Kan, bila just kita dah follow je lah, maksud kita just follow. Okay, apa kawan kita buat kita ikut macam tu lah. Betul. Lepas tu tak makan nasi kan, tapi benda lain kita makan. Kan, tak makan nasi tapi roti kan, benda-benda yang ringan, tapi sebenarnya kandungan dia tu lagi teruk daripada nasi sebenarnya. Kan. Yelah, kita tak tahu kan, kita ikut je lah kan. Tak tahu. Betul. Okay, lepas tu lepas tu saya ongoing treatment sebenarnya doktor kan. Masa tu saya ongoing treatment sebab dah 5 tahun kahwin tak ada rezeki kan, zuriat. Okay, jadi masa tu doktor sarankan saya untuk reduce berat badan. Memang saya kena reduce sebab saya nak melayakkan saya ke step fertility. Sebab masa tu BMI saya memang tinggi sangat lah doktor kan, 30 ke atas lah kot kalau 103 kg tu kan. Jadinya doktor sarankan buatlah macam natural dulu, diet semua-semua tu kan. Tapi memang 6 bulan kita follow up balik dengan doktor, 1.2 kilo je berjaya. 1.2 kilo je doktor. Dalam masa 6 bulan macam tu kan. Doktor pun nampak 6 macam bulan saya turun 2 kilo je. Ya, betul doktor. Sebab makan still sama. Betul. Kan, cuma tak tahu. Saya memang tak tahu macam mana cara yang terbaik. Kalau ikut dari segi BMI tadi, dengan ketinggian 154, kalau berat 103, it's actually 43. It's morbid obesity lah considered. So dia very obese lah. Betul. Sangat kan. Lepas tu saya pun dapat cadangan daripada doktor kan, yang mana saya perlu buat pembedahan bariatik. Maksudnya bariatik surgery, di mana saya kena buang daripada 100% saya punya perut jadi 15% je yang tinggal lah. Maksudnya dia buang dalam 85%. Okay. Sebenarnya untuk surgery ni saya bukanlah nak kata tak berjaya kan. Memang alhamdulillah banyak juga membantu saya dari segi penurunan. Cuma untuk kita orang kata, sebab kita pun tahu itu bukan penurunan secara natural doktor kan, betul tak kan. Jadi bukan secara natural ni, satu masa dia akan kita boleh back to normal. Sebab doktor pun ada maklum pada saya, dia kata lepas 3 tahun perut awak akan kembali normal. Jadi bila kembali normal, kalau kita tak pandai jaga pemakanan, dia boleh membesar balik lah macam biasa. So saya jadi makan banyak balik lah kan. Ya, dia macam mengkodok pula lagi doktor. Dia mengkodok pula. Sebab saya dapat rasa, sebab kita kan dah 2 tahun tak dapat nak makan yang banyak, sebab dia memang kita makan sikit pun dah nak termuntah kan, tak muat kan. Jadi bila tahun yang ketiga tu saya dah rasa saya dah boleh habiskan 1 pinggan. Bila dah boleh habiskan 1 pinggan tu okay kan, saya tapi nak berjaga-jaga pun saya tak pandai kan. Nak berjaga-jaga dari segi portion makanan ke apa pun dah tak pandai, sebab kita tak ada ilmu kat situ. Lepas tu kita ikutkan nafsu kita kan, yang kita semestinya memang suka makan masa tu, sebab kita tak, yang dipotong perut, dia bukan potong nafsu kita kan. Masa lepas bariatric surgery tu daripada 103 Lina turun berapa? Paling rendah yang saya pernah capai 69 kg. Okay, 69 tu paling rendah. That's quite a lot kan? Okay, dalam 34. Okay, dan lepas tu dia naik balik. After like 2 years dia naik balik, maksudnya selera makan pun naik balik juga macam tu. Ya, betul doktor. Okay, dia macam ni, maksudnya lepas dah genap 3 tahun tu, kebetulan PKP 1.0. Kebetulan okey. Kebetulan PKP 1.0. Jadi PKP ni kita memang kuarantin kan, semua memang kena duduk rumah kan. Memang tak boleh nak keluar langsung kan. Lepas tu hari-hari tengok menu dekat Google, semua kan idea, cari idea nak masak apa kan. Masa tu memang saya hari-hari masak, hari-hari makan, tak habis pun penghabiskan kan. Akhirnya masa itulah berat badan saya naik balik daripada 69 kg
terus mencanak dalam masa tak sampai sebulan 75 kg. Banyak tu, banyak. Within 1 Cuba month. doktor bayangkan masa saya nak turun tadi 6 bulan 1 kg 1 ke 2 kg. Yang saya naik ni dalam masa sebulan 6 kg terus. 7 kilo, betul. 6 ke 7 kilo kan dalam masa sebulan. Kan. So maksudnya I mean even dah buat bariatric surgery pun dia maksudnya kalau kita tak jaga tu memang dia boleh naik sampai macam tahap tu lah kenaikan dia tu. Alright. Ya, betul. So it is not like something yang like sustainability tu banyak benda yang kita kena jagalah. Right? Ya, bukan setakat apa orang kata dah terbantu dari segi potong perut kan, dah kita dah portion tu dah boleh kawal, tapi kalau kita kemudian hari tu tak pandai jaga juga dia akan back to normal. Betul, exactly. So dan lepas tu Lina punya dah nampak naik macam tu kan, so macam sayang lah kan. So apa yang Lina buat macam tu? What is your plan ataupun apa Lina punya action after that? Okay. Dia sebenarnya genap 3 tahun tu pada Februari 2021. Okay, Februari 2021 tu genap 3 tahun saya buat bariatric surgery. Saya pergi follow up check up sebenarnya doktor bulan 1 tu. Jadi masa tu doktor terkejut lah kan, kenapa naik mendadak ni kan, sebab kita rasa sayang lah sebab kita dah ongoing treatment tiba-tiba naik balik kan. Jadinya doktor bagi balik target kat saya. Dia kata awak kena achieve balik 69 kg untuk next appointment. Untuk fertility treatment tu lah. Untuk bariatric surgery tu lah, maksudnya masih ongoing follow up kan, dia nak tengok kita punya progress. Jadinya bila dah naik balik dia suruh turun balik yang paling rendah saya pernah capai tadi tu lah 69 kg tu. Berapa banyak lagi kita boleh potong kan? Ya kan, betul. Lepas tu saya pun sebenarnya masa tu frust juga doktor kan, frust dengan diri sendiri kan. Betul. Kenapa sia-siakan kan benda tu kita dah dapat kan, kenapa sia-siakan. Jadi saya nak tak nak saya akan all out kan, sebab saya tahu kalau saya setakat jaga makan saya memang susah kan nak turun. Jadi saya memang kena all out untuk nak tak nak kena achieve balik 69 kg tu. Tapi that is not your ideal weight juga masa tu. Belum jauh lagi. Okey, masih jauh lagi dengan ideal weight. Okey. Ya. Cuma doktor suruh capai yang paling rendah kan yang pernah saya capai. Okey. Kemudian lepas bila dah naik balik berat tu, saya start pada bulan Februari tu, whole Februari saya memang totally cut sugar, low kan carbs lah. Carbs, low carbs dengan cut terus sugar. Saya tak ambil langsung. Memang berjaya, alhamdulillah, daripada 75 tu turun ke 72. Dalam masa? Dalam masa sebulan tu lah. Yang Februari tu. Okay, that's good. 3 kilo lah lebih kurang. 3 kilo lebih kurang, betul. So memang kat sini saya nampak ketara sangat doktor. Sugar tu memang sangat-sangat ketara. Betul, dia punya exactly kan. Dia memang racun dia kata. Kan, kalau dapat elak sugar, dapat elak carb kan, kurangkan carb tu memang boleh dapat turun sebenarnya, betul. Exactly. Betul. Okay. Alright. Lepas tu? Okay, lepas tu bulan 3, 28 hari Februari. Okay, saya sebenarnya pertengahan Februari ni saya sebenarnya agak struggle juga doktor nak cut gula dengan low carb ni. Bagi saya dengan tak ada ilmu, saya memang rasa struggle. Saya jadi stres. Kan, jadinya saya tengah fikir apa yang saya nak varietikan cara saya penurunan berat badan ni pada bulan 3. Maksudnya saya tak nak buat benda yang sama kan. Nanti akan berkekalan stres, nanti saya akan give up. Betul. Kan? Nanti naik balik kan. Ya, nanti naik balik doktor. Okay, lepas tu tiba-tiba ya Allah ya Tuhanku, dia macam apa orang kata petunjuk tau doktor, sebab saya scroll FB macam tu je kan, saya scroll FB, tiba-tiba saya nampak iklan doktor yang buka kelas basic IF batch 11. Masa tu batch 11. Jadi saya memang betul doktor, saya tak fikir apa tau, saya tak ada macam terfikir-fikir macam nantilah kan, sekejap lah, fikir dululah, tak ada doktor. Memang time tu juga saya klik. Sebab masa tu saya dah tahu IF tu apa doktor. Betul, kan? Dah pernah buat kan, dah pernah dengar lah pernah buat. Betul. Ya, cuma saya tak ada ilmu. Kan? Jadi bila macam best ni kan, ini berkenaan dengan IF yang kita pernah tahu, tapi
lebih mendalam kan dari segi ilmu tu kan. Saya pun terus klik link doktor tu, saya join kan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua kelas doktor daripada batch 11 sampai sekarang saya join. Alhamdulillah, thank you for your support. So maksudnya Lina start semula IF lah, maksud sebelum ni dah pernah tahu kan, yang start balik semula IF tu that means sampai bulan Mac lah. Daripada bulan Mac lah. Kiranya Mac 2021 tu kita start sebenarnya 28 Februari. Tapi kiranya itu macam warm up doktor kan, 28 Februari. So saya betul-betul start tu kira Mac lah. So alright, so macam mana Lina punya journey IF? Saya rasa ramai yang di luar sana kan nak start tahu macam mana journey IF ni. So from daripada, maksudnya started with Lina start dengan IF journey is actually 72, right? Ya, betul. Okay, 72 sekarang 48. Ya, betul. Banyak tu. Kalau ikutkan tu berapa tu dalam 24 lah. 72, 48, so lebih kurang lah 24 kg. Ya, 24, betul. 24 kg dan tidak memerlukan kos yang mahal. Free of charge. FOC, exactly. So ini yang ramai. FOC. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi bariatric surgery, it's one of the so-called standard treatment sebenarnya untuk those yang memang ada isu morbid obesity. Morbid obesity means 40 kg ke atas, 40 BMI ke atas. Whereby maksudnya dalam isu Lina macam ni memang it's actually orang kata dalam kriteria sebab Lina plan to pregnant, you start having all this pain dan sebagainya, right? Okay, cuma isunya sekarang ni it is not that semua orang boleh buat, you know. It is good sebenarnya sebab dia ada dari segi kriteria lah, maksud saya. So dia memang boleh turunkan berat badan, dia boleh bantu dari segi insulin dan sebagainya. Memang ada study on that. Tetapi again untuk kita buat sebab untuk semua orang it is not possible. Okay, so satu cost kan, kos yang mahal satu. Okay, dan satu lagi of course related with complication dan sebagainya, follow up kan. So jadinya yes, it really helps untuk those yang ada isu morbid obesity yang melepasi kriteria lah, of course lah. Tapi kalau slim-slim ni biasanya doktor tak akan buat pun untuk betul, tak payah. Dari shaping biasa kita tak akan pergi pada on that. Tapi dalam konteks Lina, you want to go for infertility treatment apa semua tu kan, yes, you fulfill the criteria. Tetapi macam saya kata tadi, untuk semua orang it is not possible. Okay, so sekarang ni ada saya rasa dari segi the natural sort of bariatric, that is actually intermittent fasting. The natural bariatric. So Lina sebenarnya dalam konteks ni kenapa kita jemput Lina as part of the, sebab ramai orang yang sebenarnya nak tanya kan, so bariatric surgery macam mana kan. So now it's actually the effects of bariatric surgery dengan IF is almost the same. It's just like you need more determination dalam IF ni. Tapi dari segi dia punya impact dan dari segi dia punya kesan dia sebenarnya is almost the same. So boleh, cuma dari segi of course lah, satu tu dia cepat sikit lah kan, tapi sebenarnya IF pun boleh turun juga kan, banyak juga Lina boleh turun. Boleh betul. Of course dengan ilmu lah. So apa bezanya buat dengan ilmu dengan buat dengan tanpa ilmu? Okay. Kita sebenarnya yang ni menarik doktor, sebab apa tahu? Ramai juga yang datang jumpa saya kan bila tanya apa ni IF ni macam mana, IF ni tak stres ke, tak makan kan, boleh ke tak makan panjang-panjang kan, sebab bahaya ke tak, betul? Bahaya ke tak, gastrik ke tak, itu memang soalan famous lah doktor kan. Sebab saya ni suka sharing dekat WhatsApp status saya punya regime tu, maksudnya saya dah stop IF kan, maksudnya fasting window dah tamat kan. Lepas tu kan setiap kali saya off saya punya application tu saya akan share. Jadi 24 jam, 48 jam, 36 jam kan. Jadinya macam mana tu kan sepanjang tu kan, tak makan ke macam tu. Okay. Tapi dia macam ni, daripada pengalaman saya lah, sebab kalau kita sekat makan dengan cara bukan natural, itu dia sebenarnya saya tak salahkan apa-apa prosedur, sebab semua setiap prosedur tu ada kelebihan masing-masing kan. Kalau pro and cons, betul. Sebab saya memang banyak juga terbantu dengan bariatric, cuma
bila tak natural ni dia tak boleh nak konsisten. Maksudnya saya tak boleh nak maintain dengan apa yang saya buat tu. Maksudnya dia mengawal saya, bukan saya yang kawal diri saya. Kan dia benda tu yang prosedur tu yang mengawal saya. Jadi bila IF ni saya yang kawal diri saya kan, sebab kita perut dah normal kan, saya dah back to normal perut saya kan. Jadi saya dah boleh makan macam biasa, saya dah boleh makan 2-3 pinggan pun kalau nak ikutkan. Kan, betul macam dululah kan, buka puasa dah kembali. Dah kembali. Tambah mesti wajibnya, tambah nasi memang wajib. Air 2-3 jenis kan, 2-3 jenis air manis. Kan, benda tu kita boleh back to normal. Tapi bila dengan ilmu, sebab saya memang saya suka sangat doktor, daripada kelas yang pertama tau, daripada kelas yang pertama basic IF, saya follow one by one, step by step. Saya macam setiap kelas tu macam Ulah, ya ke? Oh, ya ke? Macam tu tau doktor. Itulah reaksi saya. Kan macam, ya Allah, kenapa selama hari ni aku salah kan? Kenapa selama hari ni tak tahu kan? Jadinya bila ada ilmu ni, kesimpulannya kat sini, bila ada ilmu, kita tahu apa yang berlaku dalam badan kita. Betul. Kita lebih enjoy kan? Lebih enjoy buat sesuatu tu. Kita takkan rasa stres kat situ. Sebab itulah yang kita faham. Setiap satu jam yang berlaku, setiap perubahan like increase like 1 hour, apa yang berlaku, apa yang kita expect berlaku. Sebab saya rasa kalau kita kembali kepada like tahun-tahun sebelum yang Lina buat seminggu IF tu kan, so like, macam sebab tak makan, dia tak makan tapi kita tak tahu apa fisiologi yang berlaku dari segi perubahan badan kita. So I think that is make things yang menyebabkan rasa lebih kuat lah. So sekarang ni lebih kurang dah setahun, betul? Setahun lebih kan? Setahun lebih. Okay. Masih konsisten dengan IF ke dah give up dah? Tak. Saya bukan hari tu seminggu je. Itu okey, faham doktor. Hari tu seminggu kan. Okey, betul. Itu maksudnya perbezaan ilmu dengan tak ada ilmu tu. Ya, betul. Itulah dia. Maksudnya tak ada ilmu seminggu, ada ilmu alhamdulillah berjaya setahun lebih sampai sekarang, dan bukan saja setakat IF untuk turunkan berat badan, tapi sekarang ni untuk jadikan sebagai lifestyle saya. Betul. So saya sekarang ni doktor, saya rasa macam bila sehari saya tak buat IF, saya rasa macam tak complete, tak perfect diri saya. Macam ada something wrong kan. Betul. Something wrong. Makan banyak pun dah rasa bersalah kan? Sangat. Tapi bila bulan puasa ni, bila kita maintain dengan rejim yang sama tu kan, yang saya buat umat semua tu, dia keep on turun. So saya terpaksa pertengahan Ramadan hari tu, saya terpaksa buat two meal a day lah. Maksudnya saya makan time sahur, saya makan time berbuka. So, Alhamdulillah. Okay, maybe Lina boleh share sikit, especially untuk kawan-kawan kita di luar sana yang sedang bersama dengan kita. I think more than 50 people with us. Alhamdulillah. So I mean sedang ada yang buat tengah menganyam ketupat kot. Itulah nak raya. Ada yang sedang potong daging ke tengah dengar kan. So it's okay. So Alhamdulillah. So here we are. So jangan lupa tekan like dan share. Sebab apa, nanti kita akan cari 2 orang pemenang. So untuk dapat hadiah lah petang ni. Alright, dan of course kalau kita tengok dari segi Lina punya perjalanan kan. Okay, so saya rasa it's a very like, it's a long, sebab tu kita panggil travelog sihat. It's a journey. Okay, satu-satu saya rasa ramai orang yang ada masalah macam Lina. Maksud saya memang daripada kecil-kecil lah doktor obese kan. Jadi memang saya memang tak boleh kurus kot. Ramai orang yang cakap macam tu before this. Dan saya rasa Lina dah buktikan bahawa boleh. It's just like kita kena melalui lah proses-proses tu kan. Yelah. Okay, so untuk kawan-kawan di luar sana jangan lupa like dan share so that lebih ramai dapat manfaat. Dan maybe Lina boleh share sikit untuk kawan-kawan baru yang nak bermula dengan IF especially. Okay, sebab ini dah Ramadan senang je sebab ramai orang berpuasa kan. Di IF ni mencabar sikit, especially untuk raya dan sebagainya. So maybe Lina boleh share macam mana Lina bermula, dan Lina boleh kata dah sampai 24 jam, 48 jam kan. So how you started? So boleh share sikit? Okay, boleh. Okay, masa saya mula journey saya pada Mac 2021 tu, yang batch 11 basic tu, saya mula dengan 16 jam doktor.
Saya start dengan terus dengan 16. Betul, sebab saya mula-mula kan kita ikut kelas kan dia akan 12 jam dulu. Betul. Kan. Tapi bila 12 jam tu saya tak rasa lapar lagi. So saya sambung. Saya sebenarnya niat tu nak buat 12 lah sebab nak follow kawan-kawan kan. Tapi saya rasa macam boleh lagi. So saya sambung lagi 4 jam lah. So saya buat seminggu tu memang straight tiap-tiap hari 16 jam. Itu rejim pertama saya lah. Okay, lepas tu minggu kalau nak pergi ke 20 tu saya minggu depan tu saya dah naik dah 20 jam. Cuma kalau nak omat tu saya ambil masa jugalah dalam 3 minggu lah doktor. 3 minggu saya buat 20 tu baru saya boleh panjangkan sikit ke omat. Tapi omat tu macam dah hujung kelas lah doktor kan. Betul. Sebab kita kan cabaran kita kan memang cabaran 30 hari tu kan. So dah capai omat dalam minggu terakhir kelas. Okay. So Tania sebab apa yang saya nampak bila Lina kan banyak share kan apa semua tu sebenarnya it's good, you know. So bila kita share sebenarnya banyak untuk kita juga sebenarnya. Bila kita share di Facebook kan, so Lina kan rajin share apa semua tu. Sebenarnya dia memberi kekuatan untuk kita sebenarnya. So the more you share it's actually going back to you. So congratulations sebab saya rasa Lina antara yang sangat-sangat konsisten, you know, over 1 year kan. So that's why saya rasa macam it's an inspiration untuk ramai orang di luar sana dan untuk kawan-kawan di luar sana. So just perkenalkan bahawa Lina adalah salah seorang daripada facilitator kita dalam kelas sebenarnya. So terima kasih kerana sudilah bersama dengan kami ini berkongsi pengalaman yang sangat berharga. Okay, dan terima kasih juga doktor sebab sudi tempat saya. So congratulations. Dan selain daripada turunkan berat badan, apa lagi yang Lina punya benefit daripada AF yang Lina rasa lah yang you feel? Okay. Untuk AF ni bukan setakat turunkan berat saja sebab sekarang ni alhamdulillah saya pun dah capai ideal weight saya kan. Itu memang apa orang kata matlamat saya lah kan nak capai ideal weight. Pada asalnya memang tak nampak, memang rasa macam ya Allah boleh ke kan doktor, sebab 50 kg kan saya nak kena turun kan. Satu yang mustahil sebenarnya kan, tapi alhamdulillah saya rasa dalam banyak-banyak prosedur yang saya buat, dalam banyak-banyak cara yang saya buat. Yelah dah produk lagi. Produk lagi. Kira macam dah try semua lah. Diet semua bagai dah tak ambil nasi kan, tapi benda lain ambil kan. Dia macam ilmu tu tak penuh kan. Okay, lepas tu kalau nak compare dengan AF yang saya buat sekarang ni memang saya rasa sangat-sangat enjoy kan. Saya rasa macam tak ada rasa stres langsung lah. Kira betul lah alhamdulillah saya boleh buat benda ni dengan willing dari diri saya sendiri. Bukan paksaan siapa-siapa, bukan secara stres kan. Cuma kadang-kadang kita nak kata sepanjang jenis IF tu tak stres, tipu jugalah doktor kan. Sebab permulaan kan, permulaan tu memang struggle lah. Kita pun dah lama dengan nasi kan, dah lama gaya hidup betul dengan air manis semua kan. Tapi sebenarnya IF ni bukanlah nak katakan dia hadkan kita punya pemakanan sangat, tak kan. Dia cuma kalau kita dalam jenis penurunan tu, masih dalam jenis penurunan berat, memang kita kena kuat lah kan, kena tekankan lah benda-benda tu dari segi pemakanan juga, bukan dari segi IF saja kan. Maksudnya waktu kita makan tu apa yang kita makan kan. Tapi kalau dah capai ideal weight, dia macam lebih santai lah doktor kan. Sebab kita kata dia punya kenaikan tu pun dia tak mendadak, cuma kena kekalkan juga dari segi portion. Macam saya sekarang ni saya maintainkan portion saya, saya maintainkan IF saya, jarak tu kan. Kalau macam sekarang saya tak adalah sekarang ni bulan puasa, kalau biasanya Lina punya daily punya regime biasanya Lina buat berapa? Okey, kalau sebelum puasa hari tu saya memang omat doktor. Saya memang omat. Okey, maintain dengan omat lah. Ya betul. Okey, so sekejap. Untuk kawan-kawan di luar sana yang tak tahu omat tu, saya cakap 1 meal a day. So omat maksud makan satu hari sekali sahaja. Okey. Betul. Okey, lepas tu omat tu maksudnya sehari sekali tu ambil apa? Dinner ke lunch ke? Maybe ada yang nak tahu. Okey, boleh. Kalau macam saya suka pukul 7 tu last meal saya. Sebab saya bekerja kan. Jadi suami pun bekerja. Jadi saya balik dengan suami, makan, dah
close. Kiranya time tu je. Itu early waktu dinner saya. lah. Ya, early dinner. So saya pastikan lepas pukul 8, 8.30 tu saya dah tak sentuh makanan. So saya standby je lah air. Air je. Lapar air. Masa kat Sampailah office tu dekat tak office. rasa lapar ke? Mak just orang pergi lunch tu kan. Macam abang tu. Kau boleh nak beri tips masa tu. Okey, kalau untuk dekat office ni sebenarnya bila kita sibukkan diri lah doktor kan. Bila kita sibukkan diri tak ada terfikirlah nak makan tu. Cuma kalau misal kata mungkin sebab saya pun dah tahu kan IF ni apa yang berlaku dalam badan tu. Jadi saya tak rasa macam perlu makan. Dia sebenarnya sebab saya pun bila sharing dengan orang, saya kata sebenarnya makan tu lagi menakutkan. Baik tak payah makan macam tu kan. Tapi orang akan macam tak boleh lah kan. Ekstrim lah kan. Mana boleh diet macam ni, gastrik, sakit semua kan. Tapi itulah apa pun knowledge. Betul. Saya rasa dengan knowledge, sebab tu wahyu yang pertama diturunkan pada Rasulullah SAW pun Iqra. Ilmu kan. Bila kita kata ilmu ni sebenarnya bila kita ada ilmu, kita lebih faham diri kita. Kan? Kita lebih kenal diri kita. So saya rasa sekarang ni apa yang Lina, yang from your story kan, so Lina lebih kenal diri Lina. So that's why bila kita nak makan tu kita rasa macam ini masa ni insulin masih lagi tinggi ya. It was like hormones tak okay, autophagy it's not activated kan. So that's why betul. Kita punya macam jangan baru 12 jam baru nak menggunakan glycogen kan. Glycogen tu tak habis guna lagi. After like 16 hours baru fats burning proses fats burning, the graph tu baru nak naik, so why not kita drag untuk pembakaran lemak dan sebagainya. So bila kita faham the whole process, kita tahu adaptasi dengan diri kita, so itu saya rasa lebih mudah. So what do you think? Betul sangat doktor, betul. Sebab saya daripada kelas pertama IF tu pun doktor dah ada terangkan yang jadual tu kan, graf tu kan. So bila graf tu saya rasa macam sayangnya nak buka dekat pada jam 12 ni sebenarnya. Lepas tu saya duk fikir, saya lapar ke tak? Kan masa tu. Kan aja. True hunger ke ataupun emotional hunger? Okay. Ya, betul kan. Masa tu saya duk fikir, kalau tak lapar kenapa saya nak makan? Sedangkan doktor pun dah tunjuk graf tu pada jam 12 tu sebenarnya kita baru bakar makanan yang terakhir kita makan. Betul. Kan? Tapi lemak yang sedia ada, lemak yang sedia ada yang pada badan kita ni tak terbakar lagi. Betul. Kan? Jadi kalau saya maintain 12 nanti memang tak terbakarlah lemak yang tinggal tu kan. So itulah yang menyebabkan saya pancangkan. Alhamdulillah. Saya rasa kita nampak dekat sini kepentingan kita faham diri kita lah. Sebab again macam saya kata dalam kelas kan tidak akan ada satu diet yang sesuai untuk semua orang. Dan tidak akan ada IF regime yang sesuai untuk semua orang. It's just like kita kena ada satu orang kata regime untuk diri kita sendiri. Tapi macam ni kita nak sesuaikan, kita kena ada ilmu lah dekat situ. Kita kena faham. Macam tu. Okay, Lina ada soalan daripada Aisyah Raudah Salim. Macam mana buat IF masa Syawal? So last year kan bertemu dengan Syawal kan. So macam mana tips? So ni kita nak bertemu dengan Syawal ni. Okay, so apa yang nak buat masa tu? So that berat tu tak naik. Sebab ramai orang dah turun naik balik masa Syawal ni. Okay, boleh doktor saya share. Okay, dia sebenarnya masa kalau ikutkan ini adalah Syawal pertama saya dalam fasa maintenance. Betul. Sebab tahu masa tu masa burning lagi kan. Itu burning lagi doktor. Tu lagi struggle sebab kita belum capai target lagi masa tu doktor kan, baru start. Okey, jadinya masa tahun lepas saya amalkan macam ni lah kalau kepada kawan-kawan yang masih lagi dalam journey kan, dalam belum lagi capai target masing-masing. Saya cadangkan apa yang saya buat tahun lepas, saya kekal walaupun Syawal, tapi sebenarnya tahun lepas senang sikit doktor sebab kita tak ada ziarah menziarah. Tak ada rumah terbuka. Tak ada rumah terbuka. Dia macam terkawal jugalah kan. Sebab bila kita dekat rumah tak ada, kita janganlah order kuih raya banyak-banyak kan. Kita pun dah tahu tetamu tak datang kan. Tapi apa yang saya boleh share lah dengan kawan-kawan semua, pertama sekali
kita tengok apa niat kita lah. Niat kita Betul. untuk kekal kan, kekal istiqomah untuk penurunan berat badan tu. Betul. Kalau kita tak balik pada niat kan doktor, saya rasa memang saya pun akan balik sebenarnya ke zaman dulu tu kan. Saya ingat balik niat kita untuk bukan saja setakat kurus tapi nak sihat kan, nak kurus secara sihat, bukan kurus secara apa doktor macam jelah bukan natural lah kan, maksudnya menggunakan something yang segera kan. Okey, yang tu tak nak lah macam tu kan. Jadinya untuk Syawal itulah saya masih lagi buat IF kan. Kita set juga berapa rejim yang kita nak buat. Memang masa raya hari tu pun saya cepat sikit start puasa 6. Kira tak lama-lama lah nak ngadap apa ni lemang ketupat tu. Okay. Alright. So tips yang pertama, cepat-cepat buat puasa 6. So saya tambah sikit dekat sini. Sebenarnya boleh? Antara tips yang penting biasanya apa yang kami buat lah dalam SMC apa semua kelas. So kita kena set berapa hari kita nak raya. So macam Selina kata tadi, cepat-cepat buat kan. Okay, so kena set berapa hari. Sebab kita jangan raya puasa 30 hari, raya pun 30 hari. Okay, so kita kena set, okay lah 1, 2 hari, 3 hari ke macam tu kan. It just depends pada kita. So mungkin like balik kampung 2-3 hari, so balik ke tempat kita start balik. Right, so start dengan puasa IF, puasa sunat sebenarnya puasa 6 memang sangat-sangat mudah untuk kita kembali pada on track lah. Okay, so betul. Pertama. Okay, tips yang kedua. Okay, tips yang kedua kan. Okay, saya dia sebenarnya apa tips yang saya pegang sekarang ni untuk menghadapi Syawal. Saya sebenarnya start daripada Ramadan sebenarnya. Kita tak boleh start daripada Syawal. Kan kita kena start daripada Ramadan. Maksudnya kalau kita target untuk Syawal tu tak nak naik terlalu tinggi, sebab kita pun ada target kan, tak nak nanti masa first Syawal je dah naik 2 kg. Betul. Kan? Nanti kita akan struggle untuk patah balik. Jadi masa Ramadan tu kita target berapa kita nak turunkan dulu. Supaya masa Syawal nanti kita boleh enjoy lah sikit doktor kan. Tipulah kalau tak nak enjoy kan. Jadi dia naik pun dia counter act lah sikit kan. Ya, counter act lah kan. Macam contoh saya sekarang 50 masa sebelum Ramadan hari tu saya timbang 52 kg macam tu kan. Jadinya saya target saya kena dapat 48 kg. Untuk saya back to 50 kg tu kalau misal kata terlebih makan kan. Jadi saya tak ada melebihi BMI lah macam tu. Betul. Itu tips yang kedua. Okey, maksudnya tips yang kedua ni kita kena turun banyak sikit masa lari sikit. So sebenarnya kalau macam saya pun biasanya kita akan target lah turun, sebab biasanya Syawal ni akan naik lah lebih kurang dalam 2 kilo, 1 atau 2 kilo biasa. Jadinya kita dah bonus siap-siap turunkan dulu so that dia naik, dia akan kembali kepada dia. Betul. Okay, itu tips saya untuk apa? Untuk Ramadan kali ni lah doktor, sebabnya kita dah dapat raya ni kan. Saya pun risau juga kan. Kita prepare lah benda tu. Betul. Ya, betul. Jadinya kalau masa dah Syawal pula nanti, perancangan saya lah, sebab kita hanya merancang sebab benda tu belum berlaku kan. Betul. Jadinya saya akan macam doktor pernah kata dalam kelas IF dan Festa kan. IF dan Festa. Kan okey. Dalam kelas tu doktor ada betul. Doktor ada mention mindful mindful eating. Kata silap saya. Mindful eating. Maksudnya kita makan tu ni lah dengan apa orang kata dalam keadaan yang sedar kan. Betul. Kan, maksudnya kita fikir dulu kita perlu makan ke tak, maksudnya kita betul-betul dah lapar ke tak, sebab macam raya akan datang ni kita kan nak menziarah kan doktor kan. Mungkin akan ada 5-6 rumah sehari. Betul. Kan, jadi mungkin kita boleh kurang-kurangkan kot, ambil setiap rumah, kita dah plan kan berapa rumah nak pergi, jadi kita pilih apa yang kita nak makan. Maksudnya kita tengok apa hidangan yang ada, kita pilih apa yang kita nak sebenarnya kan. Tu je. Betul. Kan tak perlu nak semua nak kan macam tu. Kalau semua nak tu boleh, tapi memang esok timbang lah.
Beranak lah kan. Beranak Tak lah boleh lah nanti. menangis lah kan. Okay. So exactly. Betul. Mindful eating tu saya rasa satu tips yang penting sebab kita dah puasa lama kan. So sayang bila tiba-tiba kita loading kan kita punya usus sebab fasting sebab tu Allah suruh kita puasa, wajib puasa 30 hari sebab actually untuk self cleansing kita. Dan bila tiba-tiba raya kita bombarded dengan semua macam tu sebenarnya defeat the purpose lah. Sayang lah kan. So jadi kalau time raya tu make sure macam Lina kata tadi mindful eating. So kalau pergi rumah terbuka ke apa so, tengok dulu. Biasa saya glance through. Pergi semua jangan terus makan. So you have glance through tengok apa menu yang ada kan. So apa menu betul. yang paling sort of tidak meningkatkan insulin. It's not about kalori. So tapi apa menu yang tidak meningkatkan insulin dalam paras yang tinggi lah. Maksudnya kebanjiran gula dalam badan kita. So dan kita start ambil yang tu dan of course makan dalam lepas tu ambil piring yang kecil. Jangan piring yang besar. Betul. Piring kecil je. So bila piring kecil letak sikit. So of course dia jadi nampak macam banyak kan. Okay, dan of course satu lagi saya rasa hydration kena jaga sebab kadang bila kita lapar atau kita haus kita tendensi untuk ambil banyak juga. Betul. Alright. So lovely tips. Thank you Rina. Okay, so ada lagi tambahan bonus tips. Ada lagi doktor. Okay, so banyak so thank you kawan-kawan yang share. So jangan lupa klik bonus klik butang share so that ramai kawan-kawan kita di luar sana yang mendapat manfaat. So ilmu dan perkongsian Lina ni saya rasa yang sangat-sangat mahal sebab apa daripada real life. So ni bukan just dia bukan cakap sembang kosong dia. This is the journey yang Lina lalui daripada childhood obesity melalui fasa-fasa saya rasa kesukaran lah kan. So there's a lot of things yang saya rasa kita boleh kutip sama-sama lah manfaatkan insyaAllah. Okay Lina, so tips yang seterusnya. Okay, tips seterusnya doktor, saya suka sebab apa, ini pun sebenarnya amalan Nabi kita lah kan. Orang kata makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Betul. Itu saya memang pegang yang tu lah sebab bila kita berhenti sebelum kenyang tu doktor, dia perut tu lebih selesa. Kan kalau kita dah sampai satu masa tu dah sebenarnya dah penuh tapi kita budak lagi dia akan jadi tak selesa. So saya pegang yang tu juga kan. Jadinya untuk raya ni pun itu perancangan saya jugalah. Maksudnya kita makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang kan. Tu seterusnya. Sebab kalau Lina perasan kat sini sebenarnya bila kita dah mengamalkan IS sebenarnya dengan sendirinya kita tak boleh makan banyak dah. Ya betul. Sikit je dah kenyang. Betul, sikit je dah kenyang sebab sensitivity of kita punya leptin and ghrelin tu sangat-sangat sensitif dah sekarang ni. That's why makan sikit je kita rasa macam dah kenyang. Padahal perut tu sama je lebih kurang kan. Okay, tapi kadang-kadang kan doktor, saya rasa macam perut saya ni masih kecil yang varianti tu. Sebab tapi betul lah doktor kata sebab benda tu dia konsep je sama kan. Bila kita buat IF dengan varianti tu sama tapi natural dengan tak tu je. Betul. Dan of course bila kita buat IF sebenarnya kita sedang membetulkan semula pengkaratan mencuci lah sort of kan. Jadinya bila inflammation tu kurang, sensitivity of insulin kita lebih bagus, leptin kita lebih bagus. So that's why kita makan sikit dah rasa kenyang. Dan kalau kita kaitkan dengan sunnah Rasulullah SAW, kunyah tu kena lama, kunyah 40 kali kan sort of lah maksudnya kan. So maksudnya proses kunyahan tu sebenarnya dia macam buy time tau. Jadinya kita kunyah dengan sempurna, penyerapan lebih sempurna dan dia ambil masa lebih kurang untuk leptin kita berfungsi ke otak kita. So it will like 15 to 20 minutes. Jadinya kalau kita makan telan macam tu, so kita tak akan dapat satu fasa di mana leptin kita tu akan berfungsi lah. So maksudnya daripada kita makan sampai kita akan rasa kenyang, dia akan masa lebih kurang antara 15 hingga 20 minit. So that's why kita makan sikit tapi kita macam enjoy. Kan? So jadinya kita rasa kenyang dah tak payah nak makan lagi. Dia bila makan slow tu dia cepat kenyang betul. Betul. Sebab ada masa kita buy time untuk leptin kita berfungsi lah. Ni masalahnya kalau kita jenis makan macam telan je macam dulu lah. Itu yang masalah. Okay, so Lina maybe boleh bagi lapar dah. Betul. Maybe boleh bagi so kita ada cepat dah rasa almost 1 jam dah. Ya ke? 40 minit kan. Okay. So alright. So maybe Lina boleh bagi satu lagi tips untuk kita bertemu dengan Syawal ni kan. So untuk kita kekadar of course tips ni yang Lina dah amalkan lah selama ni.
Okay, tadi yang first tadi tu kan yang apa tu mindful eating kan. Lepas tu apa ni kita kata jangan apa tu pilih je makanan yang salah satu makanan yang you all apa lebih nak makan kan. Jangan Betul. makan semua kan. Lepas tu yang ketiga tadi apa ni berhenti makan sebelum makan time lapar, berhenti sebelum kenyang. Okey. Ya betul. Okey, jadi lepas kita dah makan tu jangan lupa kita eksperimen diri. Maksudnya eksperimen diri ni bukanlah apa dari segi berat saja kan, kita nak tengok jugalah apa dari segi body fat semua kan. Jadi esok tu kita timbang kalau maintain buat journal pun bagus jugalah kan, buat journal apa yang kita makan kan, sebab memang dah raya ni memang macam-macam lah makan doktor kan, dah tak ingat dah apa yang makan semalam ni kan. Kan macam tu, so better tulis kan. Jadi dah timbang tu kita tengoklah, monitor lah dari segi berat, dari segi body fat kan. Jangan apa lari banyak sangat lah. Betul. Okey, saya rasa ni tips yang sangat-sangat penting yang ramai kita terlepas pandang lah. Satu, kita tak monitor. Kan macam mana? Bila kita tak monitor, kita senang out of track. Dia macam kita pergi jalan kan, kita tempat tu kita tak biasa, kita tak pakai Waze atau kita tak pakai Google Map tau. So kita tendency untuk out of track. Okay, so raya ni ramai orang tak timbang. So saya rasa tips yang Lina bagi, so at least monitor timbang, you know? Start, tengok balik, bereksperimen dengan diri lah. So ni satu nampak macam satu ayat yang besar, tapi sebenarnya dia sangat-sangat penting. Kena tengok apa yang kita makan kan, tengok berat esok naik ke tak naik. Okay, dan insyaAllah saya rasa bila kita buat ni dari segi long term maintenance tu akan jadi lebih mudah. Betul tak? Betul. So kita kena kita macam kita faham diri kita lah. Ada makanan yang orang lain makan okey, kita makan tak okey. Ya. Ada memang. So kadang-kadang ada benda yang kita nak makan tapi kita tahu benda tu akan apa impact insulin kita. So macam bila ada ilmu ni kita boleh kawal. Macam tak apalah kan. Tak nak nanti dah penat-penat kita buat, kita disebabkan dengan rasa nak makan tu, esok tu kita stres kan, berat naik balik. So better avoid je. Tak ada masalah pun je sebenarnya. Avoid tu dalam keadaan yang enjoy sebenarnya. Dia bukan avoid dalam keadaan yang terpaksa. Dia enjoy. Betul. Itu yang penting sebenarnya. So kita kena anggap proses turunkan berat badan ni satu journey yang seronok sebenarnya. Sebenarnya kita seronok macam ni, Lina seronok tu saya rasa gembira kan. So you look happy kan. So enjoy kan. So saya rasa these are the things yang penting. Sebab apa, ramai orang bila stres turunkan berat badan, stres tu sendiri menyebabkan berat tu sangat turun. Ya, betul. Jangan stres, tak perlu stres. Tak perlu stres. Yang penting kita kena faham diri kita. Okay, so akan ada fasa-fasa plateau, ada fasa-fasa yang macam apa biasalah kan, dalam kehidupan pun sama juga macam tu kan. So it just like bila kita faham diri lah, itu saya rasa the keywords lah. Kena eksperimen, faham diri kan. So that's why apa yang Lina share kan, daripada seminggu IF boleh tahan sampai setahun lebih IF kan. Dan saya percaya dia akan jadi part of your lifestyle. Ya, insyaAllah doktor, sebab apa saya pegang juga kata-kata doktor yang apa kita kena maintain 5 tahun baru kita akan betul-betul apa dalam ranking yang sama. Betul. Oh, bagus. Tapi saya nak cubalah kan, pegang peluk kuat-kuat apa yang ilmu yang saya ada ni untuk bertahan selama 5 tahun tu, insyaAllah. Alhamdulillah. So apa yang Lina katakan tadi sebenarnya statistik menunjukkan, so maybe ramai yang tak jelas apa yang kita kongsikan kan. Okay, so statistik menunjukkan bahawa sekiranya kita boleh orang kata maintain dengan berat, kita dah achieve kan, macam Lina sekarang dah achieve your ideal weight. So kalau Lina boleh maintain at least for 5 years. For 5 years, insyaAllah benda itu akan jadi sebahagian daripada hidup kita. Maybe like able to sustain, orang kata lifelong lah. Sebab kajian menunjukkan ramai orang dalam masa 2 tahun berat naik balik. Sebab tu the biggest loser tak pernah ada reunion. The biggest loser penyelancangan dulu tak pernah ada reunion. Sebab the approach dan sebagainya menyebabkan kebanyakan orang rebound balik. Alright, so insyaAllah kita 5 tahun lagi kita akan jemput Lina lagi. InsyaAllah doktor, semoga saya masih bersama. InsyaAllah sama-sama. So of course, terima kasih Lina. So ramai yang bersama dengan kita. So congratulations. So ramai yang, so insyaAllah saya rasa perkongsian daripada Lina
sangat-sangat memberi manfaat. So sekejap je masa dah, it's almost 1 hour dah. Okay. So dah doktor, ya Allah cepatnya. Sekejap kan masa berlalu. So, alright, dan so untuk kawan-kawan di luar sana, so kalau macam rasa nak belajar lagi, so nak belajar dengan lebih lanjut, so Facy Lina is actually one of our Facy dalam kelas IF, dan sebab saya rasa perkongsian beliau sangat memberi inspirasi, dan the way sharing, the heart of sharing yang beliau tunjukkan sangat-sangat memberi manfaat untuk ramai orang di luar sana. Dan of course kita untuk batch 16 Lina akan jadi kontrak sambung InsyaAllah doktor, selagi doktor perlukan saya, selagi tu saya ikut. Ramai orang di luar sana, we have like 16.8 million sebenarnya Malaysians are overweight and obese. So ramai orang mencari ruang, mencari peluang kan, tapi sebab kadang-kadang bila kita tak faham diri kita tak ada sedikit ilmu kan, so itu yang menyebabkan kita tend to lost lah. So and there kan. So saya rasa Lina mungkin dah lebih arif sebab Lina dah melalui semua fasa tu. Pasal produk lah, pasal corset lah, pasal whichever, pasal bariatric surgery, you try everything. Dan macam saya, pengalaman saya lah, being a medical doctor, I think at least for last, untuk being a medical doctor for more than 20 years, tapi dalam orang kata weight loss process, weight loss coaching, so lebih kurang dalam 11 tahun. So pengalaman saya, of course there's a lot of things yang saya, approach dan sebagainya kan, dari segi dari segi injection, treatment lah, whichever things. Tapi apa yang saya nampak, out of so many things, yang the best is actually IF. The best dan the most effective, dan yang paling penting sekali ialah zero cost. Yes, itu yang paling best doktor. Zero cost. Dan saya macam, bila kata zero cost ni, orang tak boleh kata, saya tak ada duit lah nak buat IF. Right? Orang tak boleh kata, saya tak ada duit nak buat IF, saya tak ada duit nak beli IF punya, nak beli fasting. Actually, it's free. Kan? Dan kalau kita banyak duit pun, sebenarnya kita lebih jimat bila kita buat IF. Sebab kita tak payah fikir nak beli makanan, doktor. Betul, exactly. So, there's a lot of benefit. So, jadinya sebenarnya bila saya banyak mengkaji tentang, saya banyak baca, sebenarnya bila kita kata tentang puasa ni, bila kita rasa puasa tu just sebagai rukun Islam kan, tapi sebenarnya puasa ni adalah satu lambang cinta Allah pada kita sebenarnya. Ini yang kita tak nampak before this. Bila kita mendalami cakap, ya Allah, sebab itulah Allah jadikan puasa ni sebahagian dari pillar of Islam, rukun Islam kan. Sebab tu macam, so ini sebab kita tak faham, kita tak tahu kan. Tapi bila kita mendalami, memang cantiknya lah. Dan insyaAllah, that's why terima kasih kerana bersama dengan saya, sebab apa kita nak memperluaskan. Sebab again, tak kenal maka tak cinta, betul? Orang kata IF turunkan berat badan je. IF turunkan berat badan kan. IF je, menahan diri makan, bahaya dan sebagainya. Tapi again, tak kenal maka tak cinta. Dah kenal jatuh cinta, memang takkan patah balik dah. Exactly. Dan sebenarnya IF bukan saja untuk turunkan berat badan. No, it is not. Dan saya rasa bila Lina dalam kelas-kelas yang kita sama-sama kan, so kita akan nampak bagaimana impact IF terhadap untuk stem cells regeneration, IF untuk cancer prevention, IF untuk reversal of diabetes, IF untuk longevity, potensi panjang usia. Memang dah tahu, memang jatuh cinta lah. Sekarang ni doktor, sebab sekarang kan saya dah capai ber-ID kan, saya pun orang kata dah tak adalah nak target utama tu bukan lagi untuk penurunan berat. Jadi kalau kita katakan IF ni adalah diet ataupun IF ni adalah tujuan utama untuk penurunan berat badan, saya dah boleh stop dah sebenarnya. Exactly. Saya dah stop lah. Kan? Tapi kenapa saya kenapa saya teruskan? Sebab ilmu-ilmu yang saya dapat daripada doktor berkenaan dengan di sebalik IF ni, maksudnya bukan setakat untuk turun berat badan, tapi kita macam yang dah ada penyakit, ramai pula yang sharing kan, dah reverse penyakit kan. Saya happy suka kan kita. Suka sangat doktor, sebab saya nak macam tu kan. Kalau sebab sekarang saya memang kita kata belum tak ada penyakit, insyaAllah semoga dijauhkan. InsyaAllah sama-sama. Tapi bila nampak kawan-kawan kita kan, kakak-kakak yang sharing, diorang dah reverse diabetes, reverse darah tinggi. So saya rasa macam kena IF ni bukan satu benda yang ambil mudah. Macam jangan ambil mudah pasal IF ni setakat nak turun berat badan. Tak. Kita nak sihat kan. Macam doktor pernah cakap, kita nak balik kepadanya
dalam keadaan yang sempurna. Betul. Kan? Sebab dia lahirkan kita dalam keadaan sempurna. Betul. Macam tu. Tu je yang saya pegang doktor. Sebab tu Betul. saya tak nak patah balik. So insyaAllah we are in the same mission lah sebenarnya kan. So sesuatu yang semua orang boleh buat and it's so effective, dan dia sebenarnya adalah salah satu yang sebenarnya diturunkan untuk kita kan. It's just like kita tak begitu memahami, kita tak ada ilmu dan sebagainya kan. So terima kasih Lina kerana be part of the team untuk kita sama-sama memperluaskan IF community sebenarnya, dan kita jemput untuk kawan-kawan kita di luar sana untuk sama-sama join. So IF community it's free. Okay, it's free. IF community boleh just register, dan kepada yang berminat juga untuk join kelas IF, so actually coming lepas raya, so just nice untuk supaya berat tak naik kan. So kita ada batch yang ke-16, so insyaAllah. So thank you Lina for being part of the team, dan insyaAllah kita sama-sama memperluaskan ilmu ni, dan saya besar harapan saya agar ramai orang akan ada transformasi macam Lina juga. InsyaAllah Datuk. InsyaAllah. So here we are untuk sama-sama bantu kan. Sebab benda saya rasa seronok doktor, sebab kita tak nak buat seorang-seorang. Bila saya dah join ni IF ni, dengan join kelas, dengan join banyak program-program doktor, bila dalam satu team kita rasa macam kita nak sama-sama kan. Jangan pergi seorang-seorang, tak nak kan. Buat IF ni pun kalau secara berjemaah lebih, orang kata lebih senang sebenarnya, lebih seronok. Jadi memanglah saya cadangkan kepada siapa-siapa yang menonton ni yang belum lagi mula kan IF ni, tapi dah tahu tapi tak tahu macam mana cara nak mula. Memang saya cadangkan, saya galakkan join lah kelas basic IF. So terima kasih. So insyaAllah sama-sama lah. Okay. So ataupun mereka boleh juga pergi ke link YouTube. So YouTube saya kan, cari je Malinda. So have a look on that lah. So again, IF bukan setakat turun berat badan je. Mungkin mula-mula lah. Mungkin mula-mula je. Tapi bila kita dah lebih faham, so kita rasa dia sesuatu yang lebih besar, dan insyaAllah right, dapat manfaat. Terima kasih sekali lagi Lina. So actually dah exit dah 1 jam. Sama-sama. Ini kalau teruskan 2 jam pun boleh ni. So, terima kasih sangat-sangat di atas perkongsian petang ni. Saya harap memberi manfaat untuk kawan-kawan kita di luar sana. Dan saya sekali lagi terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan Lina diberikan kesihatan yang baik. Sama juga doktor. InsyaAllah. Dan of course dikurniakan rezeki zuriat insyaAllah. So, InsyaAllah, amin. Kita sama-sama doakan ramai-ramai doakan insyaAllah. So insyaAllah sebab rezeki kan, so kita tak tahu kalau Allah nak beri kan. Dan insyaAllah so jumpa juga kawan-kawan yang akan join kita punya batch 16 nanti dengan part of kita punya festival yang awesome dalam group, dan bersama lebih kurang lagi 4 orang. So now we have 5. So kita ada 5 orang festival yang awesome yang akan membantu insyaAllah. Alright, so terima kasih Lina. Selamat Hari Raya. Okay, sama-sama. Selamat Hari Raya doktor. Selamat Hari Raya untuk semua. So terima kasih kerana bersama dengan kita petang ni. Selamat Raya Mak Zai Batin. Berhati-hati di jalan raya. Kita buat juga, kita jaga diri juga, tapi hati-hati di jalan raya juga sebab dah ada trafik sangat heavy sekarang ni. Ya, betul. Doktor balik mana doktor? Saya orang sini je, tak balik mana sangat. Maintain lah kat situ. Okay. Alright, okay. So, terima kasih sekali lagi. Salam untuk salam mak juga. InsyaAllah. Sama juga doktor. Okay, salam yang mengenali. Okay. Assalamualaikum. Salam. Sama. Selamat Raya. Selamat Hari Raya.